Maka mari kita bermula dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus kerana memberi peluang kepada kami semua untuk sekali lagi berkumpul dan berkongsikan firman Tuhan. Ya Tuhan, pakailah lidah anak-Mu ini supaya dapat memberi manfaat kepada semua. Dan agar Tuhan juga menggunakan anak-Mu ini untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Yesus. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita hari ini bermula dengan satu topik yang baru, iaitu mengenai kebangkitan Tuhan. Jadi topik untuk hari ini ialah kebangkitan Tuhan di kubur ataupun kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita semua baru meraihkan hari Paskah sebelum ini, baru 2 minggu yang lepas. Jadi semestinya kamu semua sudah pun mengetahui iaitu Yesus telah bangkit dari kematian. Dan adakah kamu percaya Yesus ini sudah bangkit? Kalau kita lihat, kenapakah Yesus bangkit ini berlainan dari agama yang lain? Dalam agama di dunia ini ada banyak jenis agama. Sama ada agama yang diwahyu ataupun yang bukan diwahyu. Ya. Jadi kita nampak perbezaan dia. Dalam semua agama itu, termasuklah pengasasnya ataupun Tuhannya ataupun penaungnya ataupun siapa-siapa sahaja dalam agamanya itu, sama ada mereka itu Tuhan, mereka di tempat yang lain tiada bersama dengan umatnya, ataupun pengasasnya ialah manusia tetapi dia mati tidak bangkit. Dan semua ini orang yang begitu terutama dalam agama itu, semuanya sudah mati dan hanyalah tinggal kenangan. Yang bezanya dengan agama kita ialah Yesus bangkit. Dia ialah Tuhan dan dia mati untuk kita dalam bentuk tubuh manusia yang sebenar-benarnya, dan kemudian dibangkit pada hari yang ketiga dan dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah perbezaan yang sangat ketara dan sangat jelas. Ya, dari agama lain tidak ada unsur-unsur ini. Jadi kenapakah kebangkitan itu begitu penting untuk kita? Kebangkitan ini adalah asas ataupun teras kepada agama kita. Kalaulah katakan dalam agama Kristian ini Yesus hanya mati tetapi tidak bangkit, maka apa yang kita buat selama ini hanyalah sia-sia. Kepercayaan kamu, kepercayaan saya, semua adalah sia-sia. Kerana kalau Yesus tidak bangkit, tiada gunanya. Dia hanyalah seperti manusia yang sama, seperti kamu, seperti saya. Bila kita mati, habis. Yang tinggal kan hanya kenangan. Ataupun orang tahu apa yang dia buat, tetapi tidak ada unsur-unsur menyelamatkan kita ataupun boleh membawa kita kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa dia penting? Kerana ini bermaksud Yesus telah menang ke atas kematian. Jadi kemenangan ke atas kematian ini bermaksud kita ada harapan. Dan ini bermaksud kerana kita tahu yang dosa itu membawa kepada kematian. Jadi kalau dosa membawa kepada kematian dan Yesus telah menang ke atas kematian, maksudnya dia menang ke atas dosa. Jadi dosa kita boleh diampun melalui Yesus dan dia menang dan membawa kita untuk menyucikan segala dosa kita. Ini ada kedua. Nombor 3, kenapa ia begitu penting? Kerana ini adalah Yesus yang bangkit bermaksud dia adalah buah yang pertama yang bangkit dari kematian. First fruit. Okay? Jadi mungkin kamu berkata, sebelum ini kan ada lagi yang seperti Lazarus, dia juga bangkit. Dia mati hidup semula. Kan? Lepas tu kan ada satu lagi panglima yang anak perempuannya juga begitu, yang sakit, kemudian dia bangkit semula. Tapi kalau kamu lihat, sebenarnya yang mereka ini mati hidup semula dengan kebangkitan Yesus itu berbeza sekali, tidak sama. Yang mereka itu, Lazarus dengan anak perempuan panglima itu, mereka hanyalah
mati dan dihidupkan semula. Dihidupkan semula oleh kuasa Yesus. Jadi bukan dia bangkit sendiri. Oleh itu, yang mereka bangun dari kematian pada masa itu. Dia hidup untuk satu waktu, kemudian mereka akan mati semula. Tetapi Yesus ini, apabila dia bangkit, dia hidup selama-lamanya. Jadi apabila Yesus adalah buah yang pertama, bermaksud kalau ada buah yang pertama, ada buah yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi apabila Yesus menjadi buah yang pertama, dia sudah bangkit untuk selama-lamanya di syurga. Jadi kita juga adalah pengikutnya. Jadi kita akan mengikut. Sebab itulah Jesus is the firstborn, is the first fruit. Lepas tu kita juga mengikut seterusnya. Jadi kita juga ada harapan untuk bangkit. Okay? Jadi nombor 4, kenapa dia penting? Dia penting kerana apabila Yesus itu sudah bangkit dan masih hidup, dia pergi ke syurga, bermaksud apa yang dia janjikan kepada kita, dia akan kembali untuk membawa kita pulang ke syurga, akan terjadi kerana dia bangkit dan dia hidup. Kalau dia mati, apa yang dia kata pun tak guna sudah, kerana dia sendiri pun dah mati. Apa dia nak buat? Dia tak boleh bantu kita untuk bangkit ke syurga. Jadi ini adalah sangat-sangat penting dalam konteks kita sebagai seorang Kristian. Kalau kita tidak Yesus tidak bangkit, tidak hidup semula, maksudnya semua yang kita buat itu sudah sia-sia. Jadi, kalaulah kebangkitan Yesus itu begitu berkuasa, begitu dahsyat, begitu agung, begitu berarti, dalam hidup kita ini, adakah Yesus bangkit di kubur ataupun bangkit di dalam hati kita? Kenapa saya bertanya begitu? Mari kita lihat dalam Alkitab, buku Lukas bab 24, ya, keseluruhan babnya. Jadi dia panjang, saya tidak mahu membacanya di sini. Jadi biarlah kamu bacanya nanti, ya. Ia sesuatu yang sangat menarik, biar kamu baca. Dalam bab 24 itu berkata, pada waktu pagi subuh Ahad itu, wanita-wanita itu pergi ke kubur untuk mencari jenazah mayat Yesus. Tetapi apabila mereka sampai di sana, mereka tidak kelihatan, tidak menjumpai jenazah Yesus. Jadi mereka hairan, mereka takut. Kemudian mereka nampak satu malaikat yang berdiri di sana. Jadi mereka takut dan bersujud. Lalu malaikat berkata kepada mereka, kenapa kamu datang ke sini untuk mencari orang yang hidup di sini, tempat orang mati? Jadi malaikat itu memberitahu perempuan ini, wanita-wanita ini berkata, Yesus telah bangkit. Dia hidup dan tiada lagi di sini. Jadi apa yang terjadi pada masa itu? Wanita itu percaya dan mereka lari pulang ke tempat di mana rasul-rasul itu berada dan pengikut mereka berada. Jadi kalau kita lihat, semasa wanita ini datang ke kubur, sebenarnya pada waktu itu Yesus telah bangkit, kan? Sebab itu dia sudah tidak ada itu. Tetapi Yesus bangkit di kubur itu, adakah dia memberi apa-apa kesan kepada wanita-wanita ini, rasul-rasulnya atau pengikut-pengikutnya? Tidak ada. Kerana mereka tidak lagi tahu dan mereka tidak lagi menerima hakikat ini. Jadi dalam hidup mereka ini tidak ada apa-apa perbezaan. Sehinggalah malaikat memberitahu kepada wanita ini. Dan wanita ini percaya dan menerima hakikat ini. Yesus telah bangkit dan sudah hidup. Lalu mereka menjadi begitu berani. Mereka pun balik memberitahu pada rasul dan pengikutnya. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Apabila mereka memberitahu rasul dan pengikutnya, rasul dan pengikutnya tidak percaya. Nampak? Jadi dia tidak percaya, maka ada apa yang terjadi pada diri mereka? Tidak ada. Sungguh pun pada waktu itu, Yesus telah bangkit.
Yesus telah pun hidup dan begitu berkuasa dan sudah menang atas kematian, tetapi tidak ada apa-apa yang terjadi dalam hidup mereka ini. Oleh itu, hanyalah Petrus yang pergi ke kubur untuk melihat. Tetapi apabila dia sampai ke kubur, sama juga. Kerana apa? Dia lihat Yesus tidak ada, tetapi dia tidak percaya, dia tidak dapat menerima. Jadi dia pun macam itu sajalah. Dia pun masih lagi tertanya-tanya, kenapa ni? Apa yang terjadi sebenarnya? Dan pengikut-pengikutnya, kemudian ada dua pengikut dia, kan berkata dia pergi ke satu tempat dari Jerusalem bernama Emmaus. Jadi dalam perjalanan itu, mereka bertemu dengan Yesus. Dan mereka tidak mengenal Yesus pada masa itu. Dan setelah mereka bercakap dengan Yesus, sampailah mereka, Yesus menerangkan segala yang terjadi kepada dalam Alkitab, dalam apa yang dari masa Musa sampailah ke nabi-nabi yang sebelumnya itu, dalam buku-buku nabi itu. Jadi mereka masih lagi tidak dapat mengenali Yesus. Akan tetapi selepas itu pengikut ini menjemput Yesus untuk makan malam dengannya. Jadi semasa Yesus memberi roti dan mengucap kasih kepada Tuhan, maka dua pengikut ini mereka baru mengenal Yesus. Tetapi dalam masa itu Yesus hilang gitu. Jadi kalau kita lihat, sebelum Yesus, mereka mengenal dan menerima Yesus dalam bangkit, apa yang terjadi pada mereka? Tak ada apa. Hidup mereka masih sama. Mereka masih lagi sedih dalam hati mereka. Mereka berjalan dan tiada harapan. Sungguh pun pada masa itu, Yesus telah pun hidup. Sudah pun bangkit dan berjalan dengan mereka, di sisi mereka, sepanjang jalan itu. Tetapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Kerana apa? Kerana mereka tidak tahu Yesus sudah bangkit dan masih menerima. Yang setahunya, mereka diberitahu seperti di kuburnya sudah kosong. Tetapi mereka tidak tahu sebenar-benar artinya. Dan apabila mereka sudah nampak dan sedar yang Yesus telah bangkit dan hidup, maka apa yang terjadi kalau kamu lihat Alkitab? Mereka dengan masa itu terus pergi ke tempat mana? Ke tempat rasul-rasul itu untuk berjumpa dengan mereka, untuk memberitahu berita baik ini. Jadi kita nampak tak persamaan dari wanita itu dengan dua orang pengikut ini? Wanita itu pada mulanya tidak ada apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tetapi selepas mereka menerima dan mereka percaya, hati mereka begitu gembira dan mereka dengan serta-merta saat itu juga pergi memberitahu berita baik ini kepada pengikut dan rasul. Dua orang pengikut ini juga sama. Selepas mereka menerima dan percaya, waktu malam itu juga, apa yang dibuat? Dia bergembira dan terus saat itu pergi memberitahu berita baik ini kepada rasul. Jadi, kesemua orang apabila mereka sudah pun menerima dan percaya, mereka akan begitu gembira dan tidak lagi menunggu. Kerana untuk mereka ini berita cukup baik dan saya haruslah memberitahu kepada orang lain pada saat ini juga. Oleh itu mereka pergi dengan serta-merta. Jadi pada waktu ini sudah 1 hari Yesus bangkit. Sudah sampai waktu malam pun. Kerana katanya waktu makan malam. Tetapi pengikut ini tidak, rasul-rasulnya masih lagi tidak percaya dan tidak menerima hakikat ini. Dan oleh itu dalam hidup mereka tidak ada apa-apa pun yang terjadi. Mereka masih lagi bersedih, itu saja. Tetapi apabila dua pengikut ini lari pergi memberitahu rasul, jauh tempatnya tahu, katanya 12 km pun dia lari. Jadi mereka memberitahu rasul-rasul apa yang terjadi. Katanya Yesus sudah bangkit, benar-benar bangkit. Saya sudah berjumpa. Tapi apa reaksi rasul-rasul itu? Mereka tidak percaya.
Mereka masih tidak dapat menerima. Dan tiba-tiba Yesus datang. Yesus ketuk pintu berkata, sejahteralah kamu semua. Waduh, apa yang terjadi? Rasul-rasul ini bukanlah berasa gembira. Malahan mereka berasa takut. Takut apa? Ingatkan dia ternampak hantu. Ini Tuhan yang benar yang sudah hidup tetapi disangkakan hantu. Kerana mereka masih lagi belum percaya dan belum menerima. Dan Yesus memberitahu pada mereka, dia adalah Yesus yang telah bangkit. Tetapi malangnya mereka tidak percaya. Masih kurang percaya. Sehinggalah Yesus terpaksa, bagi kamu tengok. Tangan saya ada lubang, ini ada daging, ada tulang. Kalau hantu, tak ada daging, tak ada tulang. Yesus kata, jadi kamu percaya tak? Jadi mereka pun masih lagi ragu-ragu. Masakan, ini adalah pengikut rasulnya, pengikut yang paling dekat dengan Yesus selama ini. Tetapi mereka paling susah untuk percaya. Kemudian, Yesus berkata, okey, saya lapar, ada benda nak makan tak? Nak bagi saya makan. Jadi mereka bagi dia apa? Sekeping daging ikan. Jadi Yesus pun makan. Lihat. Sehingga Yesus terpaksa membuktikan dia, saya ni betul-betul hidup. Manusia ni perut saya lapar, saya kena makan. Kalau hantu makan, pup, keluar. Sebab tak ada tubuh, tak ada tulang, tak ada badan. Jadi saya memang adalah manusia yang sudah hidup. Kalau kita lihat apa yang terjadi. Selepas itu, rasul-rasul itu juga bergembira dan memuji Tuhan. Dan seterusnya apabila kita lihat lagi, apabila Yesus telah diangkat ke langit, dan apabila rasul-rasul ini sudah percaya dan menerima hakikat ini, mereka menjadi berani dan mereka sanggup dan begitu kuat untuk menyebarkan berita baik kepada semua orang. Tidak lagi takut. Jadi apabila kebangkitan Yesus sudah mula bangkit di dalam hati seseorang, kamu akan lihat perbezaannya. Perbezaan yang paling ketara ialah mereka akan bergembira dulu dan mereka tidak lagi menunggu dan akan sebab dalam hati mereka ada satu kuasa yang membara, yang mereka kata ini adalah berita baik dan saya harus beritahu pada orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya kenali, yang saya sayangi, kerana ini adalah berita baik. Jadi kalau saya sudah tahu berita baik, saya harus bagi tahu kamu, kepada kawan baik saya, kepada isteri saya, pada anak saya, kerana mereka adalah orang yang paling saya cintai. Kalaulah saya seorang ini ada berita baik, tapi saya tak bagi tahu kepada orang yang paling rapat dengan saya ini orang tak berguna, ataupun berita itu bukannya berita baik sangat pun, tak ada kena dengan dia orang. Jadi kamu lihat, apabila seseorang itu Yesus bangkit di dalam hati mereka, segalanya akan berubah. Dia bukan lagi setakat bangkit di dalam kubur, tetapi dia bangkit dan hidup di dalam hati seseorang. Jadi oleh itu, apabila kita renungkan apa yang terjadi dalam hidup kita, rasul-rasul yang begitu penakut, yang begitu susah untuk percaya, apabila mereka sudah percaya dan mereka sudah menerima, mereka dapat melakukan sesuatu yang sungguh hebat di dalam hidup mereka. Mereka menjadi berani dan mereka itu berani mengambil keputusan. Dan mereka membuat keputusan untuk mati, berani mati untuk atas nama Yesus, untuk atas berita baik Yesus. Jadi Petrus akhirnya begitu berani dan sanggup disalibkan terbalik. Dan ada rasul-rasul yang dibunuh kerana menegakkan nama baik Yesus. Mereka bertukar semuanya menjadi begitu berani, hanyalah kerana Yesus telah hidup di dalam hidup mereka.
hidup kita ini juga sama. Sudah sekian lama kita tahu Yesus telah bangkit dan hidup. Tetapi kebangkitan dan hidup ini masih lagi di dalam kubur ataupun sudah di dalam hati kita. Kalau sudah di dalam hati kita, di manakah kebaraan, kehangatan untuk kita berkongsikan berita baik ini kepada orang lain? Adakah kita berani membuat sesuatu keputusan yang besar untuk Yesus? Adakah kita berani untuk memberikan seluruh hidup kita hanya kepada atas nama Yesus? Jadi, saya berharap melalui ini, anda semua boleh melihat kembali, renungkan kembali, sama ada Yesus ini hidup di dalam hati kita, ataupun Yesus bangkit tetapi masih dikubur. Tiada kena mengena dengan kita. Sungguh pun sudah 2000 tahun Yesus telah bangkit, kita masih lagi belum ada hubungan dengan dia. Sama seperti Petrus, selepas 1 hari barulah perubahan berlaku dalam hidupnya. Jadi selepas 2000 tahun ini, sudahkah kita mempunyai perubahan di dalam diri kita? Jadi kita renungkan untuk minggu ini. Sekian, terima kasih. Lagi kita habiskan dengan doa. Ya Tuhan Bapa di syurga, terima kasih atas waktu ini dan segala yang dikongsikan ini, biarlah memberi manfaat kepada semua. Ya Tuhanku, berkatilah hidup kami untuk minggu ini. Pakailah hidup kami supaya dapat memuliakan nama-Mu. Pakailah diri kami supaya dapat memberi kesaksian kepada nama-Mu. Berkati kami dan keluarga kami, kawan-kawan kami yang di kampung dan di bandar. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin.